سلام كمسك الختام عليكم أحيبابنا يا كرام سلام سلام كمسك الختام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang dan kakak, muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Apa khabar? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat. Kalau dalam keadaan yang mungkin sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pada episod kali ini saya nak membaca sebuah hadis yang masyhur, yang biasa kita dengar, dan tapi kita kena ulang banyak kali dengar supaya dia lekat dalam hati kita dan untuk kita amalkan. Apa hadis tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Igtanim khamsan qabla khamsin. Syababaka qabla haramik. Wa sihhataka qabla saqamik. Wa ghinaka qabla faqrik. Wa hayataka qabla mautik. Wa faraghaka qabla syughlik." Apa maksudnya? Ambillah peluang yang 5 sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, masa muda kamu sebelum datang masa tua kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, sihat kamu sebelum sakit kamu. Yang ketiga, kaya kamu sebelum fakirnya kamu. Yang keempat, hidup kamu sebelum matinya kamu. Yang kelima, masa lapang kamu sebelum datang kesibukan kamu. Riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah, abang dan kakak, muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, tazkirah kita pada kali ini dibawa oleh Muslimat Saujana Utama. Yang pertama, apa kata Nabi SAW? Rebut peluang. Benda ni perlu direbut. Irtanim, perlu direbut. Perlu diberi perhatian. Yang pertama apa? Masa muda kita sebelum sampai masa tua. Nabi kita suruh kita rebut peluang waktu kita muda sebelum kita tua. Sebab waktu tua kita akan kurang sikit. Biasalah kita punya dalam keadaan lemah. Itu fitrah, sunnatullah. Sebab tu kadang-kadang kita mengaji 1-2 line dah mula rasa mata pun mula tak nampak, telinga pun kurang mendengar, lutut kita pun dah mula sakit-sakit. Sebab tu Nabi suruh kita rebut waktu muda. Waktu muda, waktu sehat. Supaya banyak-banyakkan baca Quran. Banyak-banyakkan semayang sunat. Kalau nak buat semayang solat sunat tasbih ataupun banyak rakaat dan sebagainya, rebut waktu muda kita. Sebab kita ada kekuatan. Namun sayang, saya sendiri dan kita tak rebut masa muda kita ini. Waktu dah berumur sikit, waktu dah tua, baru kita nak buat macam-macam amal soleh, namun sedikit sebanyak terbatas. Sebab tu Nabi suruh kita rebut peluang ini. Andai kata dah lepas, kita pun dah berumur, kita dah tua, kita tengok yang kedua. Apa kata Nabi sebut? Sihat kamu sebelum sakitnya kamu. Sebab tu waktu sihat ni kena banyak-banyaklah baca Quran. Banyak-banyakkan infak, banyak-banyakkan puasa sunat, banyak-banyakkan semayang sunat. Nanti kalau kita dah sakit lutut, tak boleh berdiri lama, kita dah terbaring. Bagi ibu ustaz, saya dah sakit dah. So nanti sebelum kita sakit yang lebih teruk. Hari ni sebagai contoh. Kalau kita kata sakit, kita duduk atas kursi roda. Kita belum baring lagi. Rebut peluang ini. Waktu kita duduk atas kursi roda sekalipun, kita masih lagi dapat semayang, kita masih lagi dapat baca Quran. Nanti dah baring, lagi terbatas.
Kalau makcik kata, makcik dah baring dah Ustaz, oi, pakcik dah baring dah. Masih lagi boleh mendengar. Masih lagi boleh melihat ayat Quran. Masih lagi boleh mendengar. Sebab satu masa nanti, kita masih hidup. Tapi mungkin dah tak boleh dengar ayat suci Al-Quran. Mungkin dah tak boleh tengok ayat suci Al-Quran. Dan membaca Al-Quran. Padahal masih hidup. Sebab tu rebut peluang yang kedua ini, iaitu sihat kita sebelum kita sakit. Yang ketiga, kayanya kita sebelum miskinnya kita. Sebelum fakirnya kita. Sebab tu hari ni kalau kita ada RM5, kalau kita ada RM10, kalau kita ada banyak lagi wang, inilah peluang keemasan untuk kita berinfak di masjid, di surau, mak tafiz, anak-anak yatim, menolong orang yang susah. Nanti kalau kita dah fakir, kadang-kadang jangankan untuk infak, untuk bersedekah. Kadang-kadang untuk diri kita saja tak lepas. Sebab tu Nabi pesan kepada kita, rebutlah ruang dan peluang yang ketiga, iaitu kayanya kita sebelum fakirnya kita. Yang keempat, apa dia? Kata Nabi, hidup kita sebelum mati. Oh, ini yang sangat-sangat ibu-ibu, ayah-ayah. Saya yang sedang bercakap ni pun, sebab masih hidup. Kalau saya dah mati, dapat saya bagi tazkirah lagi. Dapat kita buat melakukan ibadah dari segi nasihat menasihati. Tak dapat dah. Kalau kita mati, kita dapat baca Quran. Tak dapat. Kalau kita mati, kita dapat semayang sunat. Kita dapat berinfak. Kita dapat tolong orang susah. Kita dapat jenguk orang sakit. Kita dapat ziarah jiran. Tak dapat dah. Tak dapat. Sebab tu dalam banyak ayat Quran, Allah sebut, siapa juga yang apabila kematian jemput dia, dia minta kepada Allah supaya dihidupkan balik untuk dia melakukan amal saleh. Sebab di akhirat nanti, baru kita tahu begitu hebatnya, begitu tingginya nilai satu-satu amal soleh. Bayangkan ibu-ibu ayah, tuan-tuan perempuan yang dimuliakan oleh Allah. Satu subhanallah sahaja yang tuan-tuan ucapkan ikhlas kerana Allah, letak dalam satu timbangan, dan dari satu timbangan lagi letak dunia dan isi-isinya, maka kita akan dapati berat lagi satu saja subhanallah daripada dunia dan isi-isinya. Bayangkan, satu subhanallah. Kalau kita baca 10, kalau kita berzikir 33 kali, 110 kali, subhanallah. Sebab tu rebutlah peluang semasa hayat masih lagi ada dengan kita. Rebut peluang untuk banyak-banyakkan amal soleh. Tak kisahlah apa juga amal soleh. Dan yang terakhir, yang kelima, apa kata Nabi kita yang agung, Nabi kita yang mulia, yang menasihati kita, yang tidak jemu-jemu untuk memperingatkan kita, rebutlah masa lapang kamu sebelum sibuknya kamu. Secara umumnya saya sendirilah menyesal waktu muda-muda banyak masa lapang. Tapi kita penuh dengan tengok TV, kita penuh dengan tidur, kita penuh dengan perkara-perkara yang kosong, perkara-perkara yang lara. Akhir sekarang, udah jadi suami, udah jadi isteri, nak kerja lagi, ada AJK ni lagi, begitu lagi, begini lagi. Baru kita rasa sibuk. Sangat sikit masa untuk kita melakukan amal soleh. Sebab tu Nabi suruh kita rebut peluang ini. Hari ni kalau kita sibuk macam mana pun, kita masih lagi ada peluang. Kita masih ada ruang. Sementara nak pergi kerja, subhanallah, subhanallah. Kita berselawat pada Nabi, kita baca Quran. Boleh baca Quran. Sementara naik motor, sementara naik kereta, dekat traffic light kan. Sementara tunggu traffic light, boleh baca Quran. Tak payahlah baca surah-surah yang mungkin kita tak hafal, yang perlukan buka Quran. Tak perlu. Baca 3 kul. Baca kul ya ayyuhal kafirun. Kan Allah SWT sebut dalam surah Al-Muzammil, Allah bukan suruh kita baca ayat Quran yang susah-susah, tak. Allah kata apa? Bacalah daripada Al-Quran apa juga yang mudah bagi kamu. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa saja yang mudah bagi kamu daripada Al-Quran. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang dan kakak, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Ini peringatan.
walaupun selalu dah kita dengar hadis ini, yang perlunya kita pasak dalam hati dan amalkan sebelum kita menyesal yang tidak ada kesudahannya. Kita ulang sekali lagi, kata Nabi SAW, rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Pertama, masa muda kamu sebelum datang masa tua kamu. Yang kedua, sihat kamu sebelum sakit kamu. Yang ketiga, kaya kamu sebelum fakirnya kamu. Yang keempat, hidup kamu sebelum matinya kamu. Dan yang kelima, yang terakhir, masa lapangmu sebelum datang kesibukan kamu. Sekadar itu, mudah-mudahan tazkirah ini, peringatan ini bukan saya nak mengajar ibu-ibu, ayah-ayah, abang dan kakak yang lebih alim, yang lebih arif daripada saya, tidak. Sekadar ingat memperingati. Sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quranul Karim, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat memperingatilah sesama kamu, sesungguhnya ingat memperingati itu bermanfaat untuk diri kamu. Ampun maaf daripada saya selama saya bagi tazkirah ataupun dalam episod ini mungkin ada kata-kata saya menyinggung perasaan ibu-ibu ayah-ayah yang mungkin tidak sesuai perkataannya. Saya mohon ampun dan maaf. Apa juga yang kita dengar, ini semua adalah izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan peringatan ini kita ambil sebaik mungkin, yakni peringatan daripada baginda kita yang mulia, baginda Nabi SAW. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada Muslimat Sarjana Utama, ahli jawatankuasa Masjid Sarjana Utama di atas ruang dan peluang ini. Sampai ketemu lagi di episod yang akan datang. Saya sudahi kalam saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.